Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita pada video yang baru pada tahun 2021. Ustaz ucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar Ustaz dan yang Ustaz raikan, para ibu bapa yang semestinya membantu guru, berganding bahu bersama dengan guru dalam usaha untuk meneruskan pembelajaran yang penuh mencabar pada tahun ini. InsyaAllah sama-sama kita bersabar dan sama-sama kita berusaha sedaya upaya kita untuk menyampaikan juga sebagaimana yang telah diamanahkan kepada kita semua, insyaAllah. Baik, mari sama-sama kita, sebelum kita memulakan pelajaran khot kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca selawat. Dah selawat ke belum hari ini? Ya, dah selawat ke belum? Kita dah hadiahkan surah Al-Fatihah ke belum kepada ibu bapa dan guru kita? Kalau belum, mari kita selawat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, mari sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah kita. Kita niatkan hadiah untuk ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Seterusnya juga kepada barisan guru-guru kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, Ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami memohon pertolongan. Mudahkanlah urusan pembelajaran kami. Berilah kesabaran kepada anak-anak murid kami, Ya Allah. Barisan ibu bapa dan guru yang dalam usaha meneruskan sesi pembelajaran yang penuh mencabar ini, Ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami berlindung. Lindungilah murid-murid yang kami sayangi, Ya Allah. Ibu bapa mereka, barisan guru-guru serta seluruh warga sekolah daripada bahaya virus COVID-19, Ya Allah. Lindungilah kami, Ya Allah, agar kami dapat melaksanakan amanah yang diberi dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang diaminkan oleh murid-murid, pelajar-pelajar semua, insya-Allah, ya, ibu bapa, guru-guru mungkin yang menonton video ini, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada virus COVID ini dan negara kita kembali pulih dan sesi pembelajaran dapat diteruskan dengan baik, insya-Allah. Baik, seterusnya sebelum memulakan pelajaran khot pada hari ini, sedikit tazkirah ringkas untuk Ustaz berikan kepada semua murid-murid Ustaz, khususnya dan seluruh pelajar-pelajar yang menonton video Ustaz pada kali ini. Sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, sedikit nasihat yang daripada Ustaz yang ingin Ustaz sampaikan kepada semua pelajar-pelajar. Yang pertama, kita niat kita, ya, niat kita untuk kita belajar, ya, niat kita, pasang niat untuk tahun ni untuk kita meneruskan pembelajaran kita, walaupun dalam suasana yang masih lagi kita
kita suasana yang mencabar, yang kita pun tak tahu bila lagi keadaan ini akan normal. Jadi kita tetap pasangkan niat untuk kita nak meneruskan belajar, ya. Jangan kita beranggapan bahawa ya pelajar-pelajar semua sekarang tengah covid, tengah macam ini, jadi kita pun malas nak belajar dan sebagainya. Kita jangan macam itu, ya. Jadi kita niatkan kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana susah pun, ya, macam mana cara sekalipun, kita nak dapatkan ilmu. Begitu juga dengan guru-guru, ya. Barisan guru-guru seperti ustaz dan guru-guru yang lain, semuanya berusaha sedaya upaya untuk menyampaikan juga pembelajaran kepada kamu semua. Ya, begitu juga dengan ibu bapa. Ibu bapa kamu pun berusaha, ada yang sanggup menghabiskan duit untuk belikan kamu telefon, ada yang sanggup menghabiskan duit untuk belikan laptop, komputer dan sebagainya, kan. Kita tak tahu kesusahan ibu bapa untuk menyediakan semua peralatan tersebut. Ada yang sanggup berkorban masa, ada yang sanggup tak tidur malam, yang bekerja satu hari malam baru tengok tugasan-tugasan anak dan sebagainya, ya. Jadi jadi kamu sebagai pelajar, kamu kena bersyukur, ya, kamu masih lagi mempunyai ibu bapa dan guru-guru yang boleh membimbing kamu. Jadi sekurang-kurangnya kamu kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan teruskan niat kamu untuk untuk kita sambung lagi pembelajaran kita pada tahun ini. Mana yang anak-anak murid ustaz tahun 1 2020, tahun ni dah naik tahun 2. Bila naik tahun 2, sebenarnya apa yang ingin ustaz nasihatkan kepada pelajar-pelajar, sebenarnya makin meningkat umur kita, makin cepat kita nak ke arah kematian. Kita makin ke arah kematian. Ya, sebab masa yang paling pantas itu adalah kematian. Kita tak tahu kematian kita bila. Jadi kita semakin tahun kita naik umur kita, dan semakin tahun juga kematian itu semakin dekat dengan kita, ya. Jadi niatkan untuk kita belajar, ya, belajar walaupun susah. Kalau rasa susah, kalau rasa tak ada internet dan sebagainya, tak apa, sabar, ya, sabar. Ya, sabar banyak-banyak, insya-Allah Allah Taala mudahkan urusan kamu untuk belajar, ya. Baik. Itu sedikit sebanyak tazkirah yang ingin ustaz berikan kepada semua pelajar-pelajar. Semoga semua pelajar-pelajar dapat terus bersemangat, ya, niat untuk belajar, ya, terus bersemangat, jangan putus asa dengan kesusahan yang ada, ya. Ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua mesti bersabar. Yang penting kita jangan putus asa. Mungkin kita boleh rasa sedih, kadang-kadang kita rasa sedih, kawan-kawan ada kelengkapan, kita tak ada, kan, dan sebagainya lah. Tapi tak apa, kita jangan berputus asa, kita kena terus bersemangat, ya, untuk menimba ilmu, ya. Baik. InsyaAllah ibu bapa dan khususnya ibu bapa yang menonton juga video ustaz pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua ibu bapa yang berada di rumah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang tidak terhingga daripada saya kerana memberi keizinan untuk memberi kepada pelajar-pelajar, anak-anak murid kita untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua ibu bapa yang bersusah payah meneruskan pembelajaran, follow up pelajaran anak-anak dan sebagainya. Walaupun mungkin ada yang sibuk, ada jadi frontliner dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu bapa yang sanggup berkorban masa untuk untuk memastikan anak-anak tidak ketinggalan pelajaran, ya, khususnya dalam pelajaran khot ini, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua ibu bapa. Begitu juga dengan guru-guru semua, guru-guru khot yang sudi berkongsi video ini kepada anak-anak murid masing-masing. Saya juga ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan dalam video saya, saya harapkan dapat ditambah baiklah, ya, oleh guru masing-masing, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan saya mohon maaf segala kekurangan daripada segi penerangan saya dan daripada segi penulisan saya. Mungkin saya mohon maaf banyak-banyak kepada semua guru-guru khot, ya. Insya-Allah apa yang saya harapkan perkongsian ini dapat dimanfaatkan, dapat membantu sedikit sebanyak
khususnya kepada guru-guru hot, insya-Allah. Baik, seterusnya kita tengok pelajaran kita pada video kali ini ya. Mari kita sama-sama lihat. Okey, pembelajaran video pada kali ini kita berfokuskan kepada pelajaran seni hot tahun 2 ya. Pelajaran seni hot tahun 2 di mana tajuknya berbeza dengan pelajaran hot tahun 1 ya. Baik, kita tengok tajuk pelajaran yang disediakan oleh pihak jabatan untuk murid-murid tahun 2. Okey. Okey, baik, ini dia tajuk pelajaran. Menulis perkataan bersambung di awal, di tengah dan di akhir mengikut kaedah gaya hot nasah pada huruf menegak ya. Ini adalah tajuk pelajaran yang pertama ya. Tajuk pelajaran yang pertama yang pelajar-pelajar akan belajar. Pelajar-pelajar tahun 2 akan belajar menulis perkataan bersambung di awal. Satu di awal, yang kedua di tengah, yang ketiga di akhir, mengikut kaedah gaya hot nasah pada huruf yang menegak. Okey, bila kita sebut huruf menegak, apa maksud huruf menegak? Jadi pelajar tahun 2 sepatutnya kamu dah faham apa dia huruf menegak. Okey. Cuba kamu refresh balik apakah dia huruf-huruf yang menegak ya. Sebab kita dah belajar pada tahun lepas dalam sesi video ustaz yang ustaz upload di dalam YouTube sekolah tu. Kamu boleh, dan kamu pun dah tengok, dah ramai pelajar yang dah buat latihan, dan ustaz rasa huruf menegak semua pelajar dah tahu ya. Okey. Baik, di sini ustaz akan kongsikan huruf menegak. Okey, ini dia huruf. Ini dia huruf menegak. Okey, apa dia huruf menegak? Yang pertama huruf alif, huruf kaf, huruf ga dan huruf lam. Baik, huruf kaf dan huruf ga ini kita ada perbezaan penulisan dalam penulisan Jawi kan. Okey, jadi tak apa. Untuk hari ini ustaz akan terangkan huruf menegak hanya huruf alif saja ya. Pada video kali ini, video yang pertama ini, ustaz akan terangkan huruf menegak. Ustaz nak khususkan untuk huruf alif saja ya. Video yang akan datang ustaz akan masukkan huruf menegak untuk huruf kaf dan huruf ga. Kemudian yang ketiga adalah huruf lam ya. Baik, ustaz akan terangkan satu-satulah ya, insya-Allah. Okey, ini buku teks. Okey, ustaz nak tunjukkan dulu, ini buku teks seni hot tahun 2. Okey, mungkin pelajar-pelajar nanti yang dah dapat buku boleh tengok. Okey, ini isi kandungan dia. Okey, kita ada sampai 7. Nampak ya? 7 ni, bawah ni. Okey, nampak 7 pelajaran pada tahun ini yang kamu akan belajar ya, tahun 2. Jadi kita tengok dulu pelajaran yang pertama ni. Ini pelajaran pertama yang ustaz sebutkan tadi tu, menulis perkataan bersambung di awal, di tengah dan di akhir mengikut kaedah hot gaya nasah pada huruf menegak. Okey, ini adalah tajuk pertama ya untuk ibu bapa yang menonton juga video pada hari ini. Ini adalah tajuk pelajaran yang pertama, menulis perkataan bersambung di awal, di tengah dan di akhir pada huruf menegak. Dan huruf menegak itu dia ada pecahan dia. Kalau di sini huruf menegak kita letakkan huruf alif, huruf kaf, huruf ga dan huruf lam ya. Dia ada di sini. Kalau campur dengan huruf Jawi dia ada 4 lah ya. Tapi kalau huruf Arab dia cuma ada 3. Okey. Baik, ini huruf menegak. Okey, pada video kali ini ustaz akan terangkan huruf alif sahaja. Okey, huruf alif sahaja. Okey, baik, kita tengok kaedah pembentukan huruf alif. Okey. Pada video yang lepas ustaz dah terangkan macam mana kita nak membuat huruf alif, kita nak menulis huruf alif daripada mana ke mana, berapa titik dia dan sebagainya ya. Okey, pelajar-pelajar semua boleh refresh, boleh tengok semula di dalam YouTube. Di dalam YouTube sekolah boleh type di situ Siraj Abdullah Ibnu Mas'ud. Di situ tengok video pembelajaran hot tahun 1 huruf alif 2 November ustaz post di situ.
2 November 2020. Kat situ ada tarikh dia. Okey, kamu boleh tengok cara nak buat huruf alif. Sebab kita dah tak belajar dah. Ya, kita dah tak belajar dah huruf tunggal. Kita sekarang ni tahun 2, kamu akan belajar macam mana nak sambungkan huruf-huruf tunggal tu tersebut. Okey, jadi kamu boleh ulang kaji balik, tengok huruf tu. Kalau nak belajar, kita sekarang ni kita tengah belajar huruf alif, jadi kamu boleh tengok semula dalam YouTube sekolah untuk ulang kaji kamu huruf alif. Okey, baik, kita teruskan. Okey, berharap semua masih lagi bersemangat untuk meneruskan video, menonton video Ustaz. Okey, kita tengok lagi seterusnya apa yang kita ada. Okey, kita masuk kita dah masuk topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kaedah pembentukan huruf alif. Okey, kaedah pembentukan huruf alif di sini kita ada dua topik yang kita akan bincangkan. Di mana di dalam topik ini Ustaz akan beri penerangan, kemudian Ustaz akan tunjukkan pula penulisan. Kita ada Ustaz akan tunjukkan teknik menulis huruf alif yang disambung. Kemudian seterusnya kita akan masuk kepada latihan latihan pun dia berbeza, tak sama macam latihan yang tahun lepas. Kamu tahun 1 latihan dia senang sikit, tapi tahun 2 ni kita ada mencabar sikit lah. Ya, insyaAllah, tapi tak susah, jangan risau. Okey, baik. Okey, kaedah pembentukan huruf alif. Yang pertama, kita akan membincangkan huruf alif yang berada di awal perkataan. Bagaimanakah kedudukan dan bagaimanakah bentuk? Adakah dia berubah, adakah dia tidak berubah dan sebagainya. Huruf alif yang berada di awal perkataan, ya. Yang kedua, kita akan bincangkan huruf alif yang berada di tengah dan di akhir. Okey, ada sebahagian huruf yang dia di tengah bentuknya lain, di akhir bentuknya lain. Tapi kalau huruf alif, sama ada dia berada di tengah ataupun dia berada di akhir, sama. Ya, okey, dia sama. Cuma bezanya dia apabila dia berada di awal. Okey, nanti Ustaz akan terangkan satu-satu. Tapi inilah topik pembelajaran kita pada hari ini, supaya pelajar-pelajar semua nampak, ibu bapa pun nampak apa yang ingin saya terangkan pada topik video kali ini, ya, insya-Allah. Okey, kita tengok video, kita tengok slide yang seterusnya, insya-Allah. Okey, kita tengok penerangan yang seterusnya. Okey, ini kaedah pembentukan huruf alif yang berada di awal perkataan. Okey, tengok kat situ contoh. Ini Ustaz ambil dalam buku teks kamu, ya. Muka surat, okey, muka surat 1. Muka surat 1, nampak di situ. Kamu boleh tengok dalam buku teks, boleh buka buku teks, muka surat 1. Dan dalam muka surat 1 juga dia ada tunjukkan, okey, sekejap. Okey, ni dia ada tunjukkan juga huruf, bentuk huruf alif, ya. Dia ada ulang kaji sikit lah. Dekat situ ada buat, dia ada tulis huruf alif, cara nak buat huruf alif, dan kemudian kat situ ada contoh. Nampak, ya? Okey, jadi Ustaz ringkaskan sikit buku teks ini dan Ustaz beri penerangan di sini lah, ya. Baik, kaedah pembentukan huruf alif yang berada di awal, ya. Kita cerita huruf alif yang berada di awal. Okey, ini adalah contoh dia. Kamu boleh tengok abada, amanah, akhlak. Okey, Ustaz bacakan lagi sekali. Abada, amanah, akhlak. Okey, perkataan ini ditulis dalam perkataan bahasa Arab kerana huruf alif itu atasnya ada hamzah, ya. Kalau Arab ni dia ada hamzah lah. Kalau Jawi dia tak ada. Dia cuma huruf alif saja. Cuma abada tu memang perkataan Al-Quran tu. Itu adalah kalimah Al-Quran. Dia ditulis dalam bahasa Arab, ya. Amanah pun perkataan bahasa Arab, akhlak pun perkataan bahasa Arab. Cuma kalau kita Jawi, Ustaz rasa kalau Jawi tu dia tak ada hamzah tu. Ya, baik. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okey, ini adalah contoh yang diberikan. Kita nak tengok kat situ huruf alif yang berada di awal perkataan. Okey, apa maksud awal perkataan? Okey, mari kita tengok. Okey, ini dia huruf alif yang berada di awal perkataan. Okey, Ustaz bawakan di sini contoh akhlak. Okey, contoh akhlak. Perkataan akhlak, Ustaz tu buatkan anak panah di situ warna merah tu, nampak huruf alif yang berada di awal. Bermaksud huruf alif apabila dia berada di awal, dia tidak ada perubahan apa-apa. Dia tidak ada perubahan apa-apa. Maksud macam mana kamu tulis huruf alif itu menegak, macam itulah dia berada di awal, ya. Okey, itu huruf alif yang berada di awal, bermaksud dia tidak ada apa-apa perubahan. Okey, insya-Allah. Seterusnya kita tengok huruf alif tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya. Okey, huruf alif ini adalah huruf yang tidak boleh disambung dengan mana-mana huruf. Kamu nak sambung dengan huruf sin pun tak boleh.
Kamu nak sambung dengan huruf short pun tak boleh. Apa-apa saja huruf pun tak boleh. Dia single. Dia satu, dia tak nak berkongsi. Okey, dia tak nak berkongsi. Dalam pelajaran Jawi ada disebut huruf yang sombong. Huruf yang sombong, dia tak mau kongsi dengan orang lain. Huruf yang tak mau disambung kan. Okey, baik. Tapi kalau dalam khat memang dia pun tidak boleh, sama ada penulisan Jawi ataupun penulisan Al-Quran. Huruf alif ini tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya. Apa-apa semua huruf hijaiyah dan huruf Jawi tidak boleh disambung pada awal perkataan tu ya. Macam mana yang tadi Ustaz tunjukkan, macam inilah kalau nak kita nak eja akhlak kan, tulisan akhlak alif, kha, lam alif, qaf. Macam itulah alif dia ya. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kaedah pembentukan huruf alif yang seterusnya. Okey, yang ini kita dah masuk penerangan yang kedua. Yang tadi di awal. Okey, yang tadi itu di awal, dan yang ini pula Ustaz terangkan yang berada di tengah. Okey, kamu boleh nampak. Okey, kamu boleh nampak di situ yang Ustaz terangkan. Okey, kaedah pembentukan huruf alif. Huruf alif berada di tengah dan di akhir perkataan. Okey, sebab itu Ustaz cakap tadi, huruf alif yang berada di tengah dan di akhir perkataan dia sama. Okey, dia sama. Nampak tak huruf tu? Okey, alif. Cuba kamu tengok huruf yang pertama, kaf, alif, faf. Alif itu dia berada di tengah ya. Alif itu dia berada di tengah. Nampak di tengah. Okey, sama ada di tengah ataupun dia berada di akhir perkataan, apa-apa perkataan saja pun dia tetap sama. Bentuknya macam itulah ya apabila disambung. Okey, nanti Ustaz akan tunjukkan cara penulisannya. Dia ada cara penulisannya. Okey. Okey, kita tengok huruf alif di tengah dan di akhir. Okey, cara penulisan nanti Ustaz akan tunjukkan dalam sesi demonstrasi menulis ya, tunjuk cara untuk menulis huruf alif yang bersambung. Kalau huruf alif yang tidak bersambung, macam contoh di awal, kita akan tulis daripada atas ke bawah. Betul kan? Kamu akan tulis huruf alif itu daripada atas ke bawah. Tapi kalau bersambung, kita akan tulis daripada bawah ke atas. Kita akan tulis daripada bawah. Sini contoh Ustaz tulis ba, naik alif. Macam tu cara dia. Okey, tak apa, nanti kamu tengok macam mana Ustaz tulis dalam sesi penulisan pula insya-Allah. Okey. Jadi di sini Ustaz nak tunjukkan huruf alif yang kamu kena faham. Huruf alif yang berada di tengah dan di akhir dia sama. Tapi huruf-huruf lain ada yang tak sama. Okey, huruf-huruf lain ada yang tak sama. Ada yang berbeza. Kita cerita tentang huruf alif dulu. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Okey, ini bentuk. Ini kalau kita belajar khat, dia ada design. Orang putih panggil design. Ataupun bentuk. Kalau orang Melayu kita panggil bentuk. Okey, ada dua cara. Mana-mana kamu nak tulis pun boleh. Tak ada masalah. Kamu suka bentuk mana? Kamu suka bentuk satu, kamu suka bentuk dua, boleh. Seronok kan belajar khat. Okey, jadi siapa nama dia ada huruf alif tu, yang dekat tengah-tengah huruf dia, nama dia ada huruf alif, kamu boleh buat bentuk nombor 2. Kalau tak suka bentuk nombor 2, boleh buat bentuk nombor 1. Kalau dalam periksa, kamu boleh buat mana-mana yang kamu nak. Bentuk 1 boleh, bentuk 2 boleh, tak ada masalah. Ya, terdapat dua bentuk penulisan huruf alif berada di tengah dan di akhir. Okey, nanti Ustaz akan tunjukkan macam manalah cara nak tulis bentuk yang nombor 2 tu kan. Bentuk nombor 1 tu rasa macam senang, tapi bentuk nombor 2 tu dia macam ada bengkok sikit. Apa beza dia? Apa beza dia dengan kepala huruf kaf, huruf lam? Dia tak sama tu, lain. Jangan buat macam yang sama kepala huruf kaf ataupun kepala huruf lam. Okey, dia tidak sama. Okey, nanti dalam sesi penerangan berkaitan dengan penulisan, Ustaz akan tunjukkan ya. Ustaz akan tunjukkan cara menulis dengan betul, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita tengok lagi apa yang ada. Okey, ini adalah slide yang terakhir. 7 huruf tidak boleh disambungkan dengan huruf alif. Okey, huruf-huruf ini, okey, pelajar-pelajar semua, huruf-huruf ini tidak boleh disambungkan dengan huruf alif. Okey, contoh dal. Dal campur dengan alif tak boleh. Dia tidak boleh digabungkan. Dal tambah alif tak boleh. Okey. Okey, dia tidak boleh bersambung. Okey, dal, zal, ra, zai. Okey, itu bentuk yang pertama. Ra,
Zai bentuk yang kedua tu macam dia ke bawah sikit tu, kamu boleh nampak kat situ. Ustaz ada buat dua bentuk. Dua-dua bentuk tidak boleh disambung dengan huruf alif. Okey, tidak boleh disambungkan dengan huruf alif. Baik, kemudian huruf waw, huruf va dan huruf hamzah. Manakala huruf-huruf lain, semuanya boleh bersambung. Macam contoh ba, alif, macam babun tadi kan, babun. Boleh. Tatun, boleh. Jajun, jim alif jim, boleh. Haji, ha alif jim, boleh sambung. Tapi kalau kamu nak eja dadu, contoh kamu nak eja dadu, dal alif dal waw kan, dadu kamu kena eja dal alif tu berpisah, dia tak boleh sambung. Dal dengan alif dia tak boleh sambung. Macam tu. Okey, tak apa, nanti dalam penulisan Ustaz akan terangkan lebih lanjut. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan penerangan Ustaz berkenaan dengan perkataan huruf alif yang bersambung di awal, di tengah dan di akhir. Okey, baik, sediakan pensel kamu. Ada lagi tak simpan pensel kamu? Pensel hot. Sediakan pensel hot, pembaris. Okey, pemadam, kertas pasir. Okey, kertas pasir, ubat pensel. Ada lagi tak semua benda-benda ni? Ke dah hilang ke ada lagi simpan? Okey, pastikan kamu dah sediakan dulu peralatan untuk menulis hot. Okey, pastikan kamu sedia dengan baik. Pastikan pensel hot kamu boleh digunakan dengan baik. Tekan. Okey, bila tekan dia keluar dia punya ubat pensel dia. Okey, boleh gunakan dengan baik. Okey, kertas boleh sambung buku yang tahun lepas. Okey, siapa yang ada buku latihan tahun lepas yang masih ada ruang kosong boleh sambung. Sebab kamu belum lagi dapat buku kan, kita ada masalah daripada segi penghantaran buku, pengambilan buku dan sebagainya itu. Disebabkan masalah Covid ni, tak apa, kamu boleh guna buku. Kalau buku pun dah hilang, tak tahu kat mana, carilah apa-apa kertas, buatlah garisan sendiri. Dan kalau nak mudah lagi, Ustaz ada sediakan, Ustaz ada upload juga muat naik kertas latihan dan minta bantuan ibu bapa ataupun minta kamu boleh print sendiri, ataupun kalau pandai print sendiri, kalau tak pandai kamu minta tolong ibu bapa kamu printkan kertas latihan yang Ustaz dah upload dalam Google Classroom. Okey, kamu boleh print out kertas latihan tersebut. Boleh buat dalam kertas latihan itu. Okey, ataupun kamu boleh guna buku yang lama sambung saja. Okey, kita akan jumpa dalam sesi yang seterusnya, iaitu sesi menulis hot. Okey, sediakan peralatan kamu, pastikan kamu telah bersedia untuk menulis hot. Okey, kita jumpa lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan sambung lagi untuk kaedah penulisan. Okey, baik, pelajar-pelajar semua boleh tengok dalam buku teks muka surat 1. Okey, muka surat 1, di situ dia ada tulis huruf awal. Huruf alif di awal ya, yang ini. Huruf alif di awal. Okey, kita akan tengok bagaimana penulisan huruf alif yang berada di awal. Okey, di sini Ustaz ada letak sebagaimana penerangan tadi, Ustaz ada letakkan contoh, dan di sini Ustaz akan tunjukkan cara penulisannya. Okey, kita akan tengok dulu huruf alif yang berada di awal. Ustaz tuliskan dulu bagaimana bentuk huruf alif yang berada di awal ya, huruf alif yang berada di awal. Okey, Ustaz akan buat satu garisan dulu. Okey, Ustaz letakkan satu garisan di nombor 5. Okey, ini bentuk huruf alif yang berada di awal ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini adalah bentuk huruf alif yang berada di awal. Okey. Huruf alif ini dia tidak boleh disambungkan dengan mana-mana huruf. Okey. Huruf alif tidak boleh disambungkan dengan mana-mana huruf selepasnya ya. Okey, baik. Jadi contoh Ustaz nak letak Ustaz nak tulis perkataan abada. Okey, seperti mana yang ada dalam buku teks kamu tu. Okey, Ustaz akan tulis alif. Okey, kepala huruf ba, badan huruf ba. Okey, kemudian ni yang ini kita akan buat penyambungan dengan huruf dal. Naikkan. Okey, kemudian buat huruf dal. Okey. Buat titik ba.
Okey, kemudian alif. Okey. Ini adalah contoh penulisan huruf alif yang berada di awal perkataan. Ya, ini yang ustaz masukkan. Huruf alif selepasnya. Selepasnya huruf apa? Ya, bagus. Selepasnya huruf ba. Ya, alif campur dengan ba, dia tak boleh sambung. Tapi kalau ba selepasnya huruf alif, kita boleh sambung. Yang itu nanti ustaz akan terangkan yang kedua. Yang ini kita nak tengok dulu huruf alif yang berada di awal perkataan, ya. Okey, baik, ini ustaz dah tuliskan satu contoh abadah, ya. Baik. Okey, sekarang kita akan tengok pula huruf alif yang berada di tengah, dan di akhir perkataan. Baik, sekarang ustaz akan terangkan huruf alif, penyambungan huruf alif yang berada di tengah dan berada di akhir perkataan. Dia di tengah dan di akhir, dia sama kalau untuk alif ni. Ya, bentuknya sama. Okey, jadi ustaz akan buat satu garisan di sini. Okey. Perkataan yang ustaz akan tulis adalah perkataan babun, ya. Yang ni. Ni, nampak? Okey, yang ini ustaz akan tuliskan, ya. Tengok bagaimana cara penulisannya. Okey. Okey, ustaz akan buat kepala huruf ba. Okey, kemudian badan huruf ba. Kemudian, okey, yang ini kita akan sambungkan menggunakan bentuk yang pertama. Bentuk huruf alif, penyambungan huruf alif yang pertama. Sebab tadi ustaz terangkan dalam sesi penerangan kita ada dua bentuk kan. Satu bentuk yang pertama dia tegak terus, dan yang kedua dia ada condong sedikit. Jadi ustaz tunjukkan yang pertama dulu. Okey, kita dah buat kepala. Ni badan ba. Kemudian kita akan tolak naik atas. Itu. Macam itu je. Ya, tolak. Ini bentuk yang pertama. Okey. Lepas tu kita buat dia punya titik. Okey, babun. Kita buatkan huruf ba, kepala huruf ba, badan huruf ba. Okey, kemudian buat titik. Okey, ini adalah contoh penulisan penyambungan huruf alif sebelumnya. Ya, kalau alif selepas ba ni dia tak boleh sambung, tapi tengok alif sebelum ba, yang ni sebelum. Ini ustaz tuliskan ni sebelum. Okey, yang ini selepas. Nampak kat situ. Jangan keliru, ya. Alif di tengah, sebelum, selepas. Yang tak boleh sambung selepas. Sebelumnya boleh sambung dengan alif. Itu. Baik. Ini bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang pertama. Jadi sekarang kita tengok bentuk yang kedua. Okey, ustaz buat kepala huruf ba. Badan huruf ba. Okey. Kemudian kita naikkan dia. Okey, dan buat bengkok sikit. Macam tu. Okey, dia ada bentuk yang ni. Okey, kan beza yang nombor 1 dengan nombor 2. Okey. Kemudian kita buat huruf ba. Okey, sebenarnya mana-mana yang kamu nak guna pun boleh. Kalau dalam peperiksaan kamu nak guna yang ini pun ustaz tandakan betul. Kamu nak guna yang ini pun ustaz tandakan betul. Tetapi dengan syarat penyambungan huruf alif ini dia mesti paling kurang 4 titik. Ya, paling tinggi 5 titik. Dia tak boleh kita buat macam contoh ba, kita buat sampai macam ni je. Ini salah. Okey, yang ini tak boleh. Dia kena naik tinggi 5, ataupun kita buat 4 kan. Dalam buku teks kamu dia boleh 5 ataupun 4. Tetapi ustaz nasihatkan eloknya huruf alif ni kita buat 5. Supaya dia nampak lebih seimbang, lebih cantik lah. Sebab dia lebih tinggi. Kalau 4 ni dia akan nampak pendek, dia akan nampak kontut sikit lah. Ya. Jadi
Kamu boleh buat sama ada bentuk yang pertama ataupun bentuk yang kedua, dan yang paling penting kamu kena ingat dia punya tinggi dia mesti 5, ya. Okey, contoh ba alif Ustaz buat lagi sekali. Naik. Okey. Sama, yang badan dia sama, cuma dia punya ni je. Ini dinamakan seni lah, ya, seni hot, daripada dia bentuk apa orang putih panggil design. Design dia, bentuk dia lah. Mana-mana boleh, bentuk satu, bentuk dua. Okey. Okey, Ustaz lepas ni Ustaz akan tuliskan beberapa lagi perkataan seperti di dalam contoh, dan kemudian kita akan masuk kepada latihan insya-Allah. Okey, Ustaz akan tuliskan satu lagi perkataan, huruf alif yang berada di tengah dan yang berada di akhir perkataan. Okey, Ustaz akan pilih satu perkataan, iaitu kita tulis huruf kaf, ya. Kaf, alif, fa. Okey, ini kepala huruf kaf, tapi kamu nanti belajar waktu dalam huruf kaf nanti, ya, insya-Allah. Ni Ustaz nak tunjukkan yang berada di tengah. Okey, ni kita naikkan. Ni kita nak sambung alif ni, kita naikkan dia. Nampak, kita naikkan dia. Berhenti. Okey. Okey. Ni bentuk yang pertama ke yang kedua ni? Cuba kamu perhatikan. Ustaz buat bentuk yang pertama ke bentuk yang kedua? Okey, kemudian kita buat fa. Ni ingat lagi, ya, huruf fa macam ni kita nak buat. Masa video yang pertama dulu Ustaz ada tunjukkan. Okey, fa. Siapa yang lupa nak buat huruf kaf, huruf fa tu, boleh tengok balik video Ustaz yang pertama yang Ustaz buat tahun lepas tu. Ada dalam YouTube. Boleh tengok macam mana cara buat huruf fa, ya. Okey, kaf, alif, fa, ya. Ini adalah bentuk yang pertama ke kedua? Okey, bagus. Bentuk yang bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua nanti kamu buatlah. Bentuk yang kedua ni kamu tolakkan sikit je. Itu je. Okey, jadi dia sama. Okey, nak bentuk yang pertama boleh, nak bentuk yang kedua pun tidak ada masalah. Okey, ini adalah bentuk penyambungan huruf alif yang berada. Ini huruf alif yang berada di awal, Ustaz dah tunjukkan. Okey. Manakala ini pula adalah bentuk huruf alif yang berada di tengah dan di akhir. Di tengah dan di akhir. Okey, Ustaz akan tuliskan satu lagi lah perkataan yang huruf alifnya berada betul-betul di akhir perkataan. Kerana di dalam buku teks kamu ni dia tak ada tunjuk yang berada di akhir. Macam contohnya di belakang ni kan. Ni. Tak apa, nanti Ustaz akan tuliskan satu perkataan lagi insya-Allah selepas ini. Okey, Ustaz akan tunjukkan satu perkataan yang betul-betul huruf alifnya berada di belakang, ya, di belakang perkataan. Yang ini dia sama sebenarnya. Contohnya yang dalam buku teks kamu ni, dia sama sebenarnya, yang di tengah ataupun yang di akhir dia bentuknya sama, cuma dalam perkataan ni kita nampak alif tu berada di tengah, ya. Jadi Ustaz tuliskan satu perkataan, sebab dalam buku teks kamu ni dia letak contoh yang ini, jadi tak apa, Ustaz ada satu perkataan. Okey, Ustaz cari dekat Iqra' 2 ni. Iqra' 2 ni Ustaz ambil perkataan ni lah. Ustaz tuliskan bayana, ya. Perkataan ni, kalimah ni Ustaz tuliskan supaya kamu nampak dekat sini huruf alif ini betul-betul dia berada di belakang, ya. Baik. Okey, kita akan tulis. Ustaz akan tuliskan. Ustaz buat satu garisan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan tulis bayana, ba alif, kepala ba, badan ba,
Okey, ni alif. Okey. Ba, alif, kemudian ya, ba, ya, na, ya, nun, alif. Okey, yang ini ustaz buat dia panjang sikit. Ya dengan nun, ya. Ya dengan nun. Dia boleh buat pendek, tak apa, nanti ustaz tuliskan dia yang pendek. Yang ni ustaz buat dia panjang sikit. Okey. Jadi yang ini kita akan tolak daripada bawah ke atas. Ni huruf alif yang berada di akhir lah ni. Okey. Satu lagi, pastikan dia nipis. Contoh. Okey. Yang ini tengok, yang ni di tengah kan, di tengah ni, yang ni di akhir. Macam itulah. Ba, ya, tak, ya, na. Okey, ini yang berada di akhir, dan pastikan yang ini mesti nipis. Alif ni dia mesti bentuk dia nipis. Kamu kena, pensel kamu tu, kamu kena tolak dia. Tengok ustaz, tengok pensel ustaz, dia jangan kamu letak macam ni. Kalau kamu tolak macam ni, nampak? Kamu tolak macam ni, dia jadi tebal. Okey, kamu kena dia hujungkan dia. Kena tolak dia bagi nipis. Tengok pensel ustaz letak macam mana, tengok. Tak sini, tolak. Tolak ke atas. So dia akan dapat nipis. Nampak tak beza dia? Nampak? Kalau kamu buat macam ni, tengok mata dia yang hujung tu. Kalau macam ni, kamu akan dapat tebal. Kan? Kalau macam ni, kalau kamu pegang macam ni, dia akan dapat nipis. Okey, yang ini yang panjang. Ustaz buat yang satu lagi, boleh juga dia tulis pendek. Bentuk dia pendek. Okey, ba, ya. Yang ni kita buat dia pendek sikit. Nah. Okey, ba, ya, na. Okey. Boleh nak tulis macam ini, boleh macam ini pun boleh, tak ada masalah. Jadi inilah dia huruf alif yang berada di akhir. Okey, huruf alif yang berada di akhir. Sebab apa dalam buku teks kamu tu dia tak tunjukkan huruf alif yang berada di akhir? Sebab dia sama sebenarnya. Yang sama ada yang berada di awal, minta maaf, yang berada di tengah ataupun yang berada di akhir, sama juga bentuk dia. Nampak tak? Sama bentuk dia. Okey, jadi jangan keliru. Pastikan kamu faham perbezaan huruf alif yang berada di awal dan huruf alif yang berada di tengah dan di akhir, ya. Ini yang berada di awal tadi tu. Okey, ini yang berada di awal. Okey, kemudian ini yang berada di tengah dan ini yang berada di akhir. Okey, kita akan masuk kepada sesi untuk membuat latihan, insya-Allah. Okey, kita akan masuk kepada sesi latihan. Jadi untuk penyambungan huruf ni, latihan apa yang perlu kamu buat? Okey, baik. Kamu boleh tengok dalam muka surat 2. Okey, dalam muka surat 2 kamu tu dia ada tulis contoh. Dia ada tulis contoh. Inilah perkataan-perkataan yang ustaz nak kamu tulis. Okey. Kita bermula daripada huruf alif yang berada di awal. Nampak? Dia ada tunjukkan berapa perkataan kat situ. Ada 3 perkataan. Abada, amanah, akhlak, ya. Okey, ini buat satu muka surat yang pertama yang ini. Okey, muka surat yang pertama, tuliskan hari, tuliskan tarikh bila kamu buat. Okey, ustaz bagikan 3 sebab dia ada 3 perkataan. Betul. Dia ada 3 perkataan, jadi ustaz bagikan 3. Okey, ustaz bertukar kamera sekejap. Okey, contohnya macam ni, kamu tarik sampai bawah. 1. Okey, dia ada 3 bahagian. Okey. Yang pertama ni kamu tulislah perkataan abada. Tulis abada. Okey, jangan lupa buat garisan. Okey, jangan lupa buat garisan dulu. Tulislah perkataan
abada. Ni huruf alif yang berada di awal perkataan. Ya, kenapa huruf alif yang berada di akhir ni tidak disambung? Kerana dal jumpa dengan alif, dia tidak boleh disambung. Ya, kalau huruf yang selain daripada huruf-huruf yang dalam penerangan ustaz tadi tu, yang waktu yang pertama tadi tu, cuba kamu tengok balik, ada huruf-huruf yang boleh disambung dan ada huruf-huruf yang tidak boleh disambung. Okey, kemudian kamu buat pula perkataan amanah. Alif. Okey, kemudian buat huruf mim. Mim, tarik. Dia buat panjang tu. Tarik. Okey, yang ni sambungkan alif, naikkan alif. Ikut yang macam dalam buku tu. Okey, ama, nah, nun, naikkan, buat ha. Tiru je yang macam dalam buku, buat elok-elok, buat cantik-cantik. Kemudian yang ketiga perkataan apa? Akhlak. Okey, perkataan akhlak. Alif, lam alif, okey, lam alif, kemudian qaf. Mangkuknya mesti berada di bawah. Okey, akhlak, amanah, abada. Ni contoh yang ustaz buat, nanti kamu buat sampai bawah. Okey, kamu buat sampai bawah. Ini huruf alif yang berada di awal. Kemudian muka surat 2. Kamu buka muka surat 2, kosong lagi kan? Muka surat 2 kamu buatlah 3 tulisan ni. Ya, 3 tulisan. 3 tulisan ni. Kaf, bais, tolibun. 3 perkataan ni ustaz nak kamu tulis. Buat macam tadi yang huruf alif yang berada di awal. Ya, jadi ada berapa muka surat? Jadi ada 2 muka surat yang perlu kamu buat. Yang latihan yang ustaz bagi. Okey, yang pertama huruf alif yang berada di awal yang tadi ustaz tunjuk tu. Yang kedua ini huruf alif yang berada di tengah dan yang berada di akhir. Tulisan apa yang kamu nak buat? Ini tulisan dia. Okey, buatlah dalam buku latihan kamu ni. Buat garisan cantik-cantik sampai bawah. Okey, kalau dah siap boleh ambil gambar, scan dan sebagainya. Dan masukkan dalam Google Classroom ya. Untuk murid-murid ustaz lah, kita ada Google Classroom, boleh masukkan dalam situ supaya ustaz boleh semak dan ustaz boleh tanda. Dan kalau jika pelajar-pelajar lain selain daripada belajar dengan ustaz di sekolah Siraj Abdullah Ibnu Mas'ud, kamu boleh hantar tugasan kamu kepada guru masing-masing ya, untuk guru masing-masing semaklah ya, insya-Allah. Dan kamu boleh tanya guru-guru kamu bagaimana cara untuk penghantaran. Kalau tidak ada Google Classroom, kalau mungkin gunakan WhatsApp, Telegram dan sebagainya pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana je, mana-mana yang mudah kita guna. Okey, yang penting kita buat latihan dan kita menulis. Okey, ustaz ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ustaz sehingga sesi latihan ini, dan ustaz harapkan kamu dapat menulis dengan seronok, kamu dapat menulis dengan baik, dan kamu dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menulis khat ya. Jangan lupa berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan jangan lupa menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada ibu bapa kita dan guru setiap hari, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.